Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Siratal Mustaqim karangan Syekh Nuruddin Jilani, ulama Aceh, mukhtasar wa kitab Sabil Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rashid Al-Banjari dalam bab haji lagi. Jadi kita tengah bincang perkara-perkara yang diharamkan ketika orang haji ni lah, orang ihram. Ketika orang ihram haji ni, pakai itulah putih lah, kain putih. Keenam, perkara keenam diharamkan, haram membunuh perburuan yang harus memakan dia. Haji ni boleh makan lah. Atau membunuh binatang yang jadi ia daripada binatang perburuan. Atau binatang yang jinak, umpamanya jadi ia daripada keldai hutan. Dengan keldai yang jinak, atau jadi ia daripada kambing dan keldai, atau jadi ia daripada dhabu' dan serigala, seperti firman Allah Ta'ala. Tak boleh berlaku ni lah. Perempuan ni tak boleh berlaku lah. Walaupun ada khilaf, ada kata boleh makan atau tak boleh makan benda tu, tak boleh diburu juga. وحرم عليكم الصيد البر وحرم عليكم الصيد البر ما دمتم حرما. Yani haram atas kamu berburuan daerah selama perburuan selama ada kamu dalam ihram lah. Iaitu janganlah dikerjakan segala perintah perburuan tangannya, jikalau digigitnya dengan mulutnya sekalipun. Kalau kita guna binatang, guna anjing ke apa, perburuan tak boleh juga lah. Tapi tiada haram membunuh perburuan yang jadi ia daripada binatang hutan, yang tiada harus memakan dia. Itulah, tak boleh makan dia. Dengan binatang yang jinak, yang harus memakan dia, umpamanya jadi ia daripada serigala dan kambing, atau jadi ia daripada dua binatang yang tiada dimakan salah suatu daripada keduanya. Serigala tak boleh makan, kambing tu boleh makan, tapi dia bukan binatang liar dah. Jadi sembelih tak apa lah. Dan keduanya itu binatang hutan, seperti jadi ia daripada keldai dan serigala, atau jadi ia daripada dua binatang jinak salah suatu daripada keduanya, tiada harus dimakan. Seperti bagal, maka tidaklah haram selama salah satu daripada binatang yang jinak yang jadi ia daripada binatang tersebut itu. Cerita panjang ni, kiyah-kiyah lebih dah. Sebenarnya cerita ni binatang jinak tu bukan berburu dah. Hak buru-buru ni binatang perburuan lah. Jadi nak cerita binatang perburuan ni habis. Kata kasar tu binatang yang bau tiba-tiba dia jadi jinak, tak boleh juga dah. Asal jinak jadi liar dah, tak boleh juga. Gitulah lebih kurang dah. Jadi pentingnya binatang perburuan dah. Kalau hak jenis kita pego dah, kita sembelih dah, tak apalah dah. Dan demikian lagi tiada haram berburu binatang jinak yang jadi ia daripada binatang hutan. Kalau dia jadi jinak tak? Tak haram lah. Dia jadi macam pego sendiri dah. Dan demikian lagi harus membunuh perburuan laut, melainkan jika ada ia hidup di darat. Ikan bolehlah kita makan lah. Walaupun nampak jala macam buru setama mana pun. Macam setama mana pun, dia kira bukan buru lah. Buru hak cerita ni binatang darat. Jika ada hidup di darat, tapi tak boleh melainkan jika hidup di darat, seperti unggas laut yang menyelam ia ke dalamnya, dan jikalau ia syak akan binatang, bahawa binatang itu harus dimakankah, atau ia binatang darah, tak boleh makan lah, atau ia binatang hutankah, maka tiadalah wajib atasnya fidyah. Kalau ia tak jelas, tak wajib fidyah dah. Binatang pergi sendiri, binatang ni hutan, binatang ni tak jelas macam binatang liar, ni kira dimaafkan dah. Tapi jika diberinya fidyah, sunat juga molek, tapi molek ni bayar fidyah lah untuk khilaful aula, untuk elok khilaf dah. Dan haram mengupayakan perburuan kerana mengambil telurnya dah dan susunya, diambilnya menyembelih ia akan harganya, dan wajib serta fidyah harganya akan umpanya dia jika ada ia dipermilik orang. Jadi dia tak boleh macam buru lah.
ambil telur binatang yang liar dah, susu liar dah. Walaupun dia tak sembelih pun macam dia cara tu macam nak tangkap juga binatang tu lah. Lepas tu dia ambil harga dah. Dia jual bukan makan dia dah. Tak boleh juga lah. Kena bayar fidyah dah. Okey, masalah barang siapa ihram ia dan yang ada pada miliknya binatang perburuan, maka lepaslah binatang itu daripada miliknya dan wajib atasnya melepaskan dia jikalau kemudian daripada tahallul sekalipun. Tak boleh lah. Binatang perburuan itu tak boleh sembelih apa. Dan barang siapa mengambil perburuan orang yang dalam dahulu daripada melepaskan akan dia, maka dimilikinya lah akan dia. Tapi bukan dia buru, orang lain buru dah. Buru-buru. Lepas tahallul kali dah. Lepas tu dia milik bayar ke apa. Tak apalah, bukan dia buru dah. Tapi kalau dia suruh mungkin buru tak boleh lah. Macam dia suruh lah. Serupa dia buru juga. Jadi kalau dia sendiri milik binatang perburuan, dia kena lepas lah. Wajib lepas dah. Walaupun dah tu baru tahu lepas tahallul, baru tahu kena lepas. Dia tak boleh masuk ihram ni. So lepas tu dia Mekah tak boleh buru. So dah 2 kali dah. Tak boleh. Tetapi tiada wajib melepaskan dia dahulu daripada ihram. Dia buru sebelum ihram, baru nak niat ihram. Adakah wajib lepas? Tak wajib. Dan haram mengupayakan perburuan pada tempat haram dia. Dari kuasa tanah haram ke apa tak boleh lah. Dia sendiri ke atau suruh orang ke tak. Jikalau ia tiada ihram atau kafir sekalipun pun, kerana membesarkan tempat haram. Jadi di masjid haram, di kuasa tanah haram tu, buru tak boleh nak. Tak kira lah. Orang kafir mari lah. Dia kafir mari masuk kuasa tanah haram, tak boleh buru. Ataupun dia bukan ihram, dia bukan orang haji umrah ke apa, dia masuk tanah haram saja tanpa ni haji umrah, pun dia tak boleh berburu di kuasa tanah haram. Sama ada dilepaskannya oleh yang tiada ihram akan anjingnya atau anak panahnya daripada tempat halal kepada perburuan yang ada segala tubuhnya dalam tanah haram. Jadi Natal tu dia kuasa tanah haram dah. Mekah lah, kuasa Mekah ke apa lah. Ya buru ni kuasa tanah halal lah, aku tak lepas lagi tanim kerja orang tak lepas lagi. Dia pun panah. Masuk panah dia kuasa tanah haram. Tubuh Natal tu dah tanah haram. Tak boleh juga lah. Dia kata haram juga. Ataupun anjing dia lepas haji perburuan, lepas daripada tanah halal masuk tanah haram, tak boleh juga. Atau ada dia berdiri salah suatu daripada 2 kakinya dalam tempat haram, atau ada ia bersandar pada sesuatu yang ada dalamnya, atau bersandar binatang yang dalam haram pada binatang yang dalam halal. Begitulah. Ya kiranya ada sedikit bahagian tanah haram, tak boleh nak kita buru ataupun sebelah binatang situlah. Macam cara berburu lah. Dan demikian lagi haram atas yang tiada ihram mengerat atau mencabut segala tumbuh-tumbuhan pada tempat haram, tanah haram. Tak boleh. Cabut pokok rumput, cabut. Lenyar tangan, cabut tak boleh. Daripada pohon kayu atau rumput yang hidup. Rumput tak boleh. Sama ada ia daripada milik orang atau tiada milik orang pun tak boleh cabut. Seperti sabda Nabi SAW pada hari mengalahkan Mekah. Mekah kalah tu dah, Fathul Mekah. إن هذا البلد حرام بحرمة الله لا يعضد شجرة ولا ينفر صيده ولا يختل خله. Yani inilah negeri haram dengan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tiada harus mengerat pohon kayunya dan tiada harus berburu perburuannya dan tiada harus mengerat atau mencabut rumput yang basah dan tiada harus dimilikannya tempat yang tiada kediamannya. Tiada kediaman, tetapi harus mengerat atau mencabut idkhir jikalau hidup sekalipun, kerana akan digunakan sebagai atap atau dijual dah. Jadi ada yang diberi pengecualian itu dipanggil rumput idkhir pasal banyak guna lah dari situ dah. Jadi buat atap lagi apa banyak guna untuk orang Arab masa tu.
Dan demikian lagi harus mengerat atau mencabut pohon duri jikalau tiada pada jalan raya sekalipun. Kalau pohon tu berbahaya, nak lalu kena luka dah. Boleh cabut kata dah. Dan segala caung pohon kayu yang memberi kesakitan dah. Kira pokok terbahaya dah. Pada jalan raya harus mengerat dia dah. Jadi kalau pokok tu bahaya, sakit orang, tepuk kat luka lah, bahaya pula orang, bolehlah kerat buai dah. Jadi demikian lagi harus mengerat dia kerana makanan binatang. Nak makan nanti dia boleh. Dan segala ubat boleh. Jikalau tiada hidup sekalipun. Seperti buah penandang ke benda dan sana maki dia. Kandang sana dia. Dan sebagainya dan segala gulai apa ni? Sekira-kira hajat. Jadi ada benda-benda tambahan ni perlulah. Pokok sana, pokok gapo ni, buat ubat gapo, dia kata boleh ambil untuk hajat keperluan lah. Atau secabut tak ada faedah tu lah. Tetapi tiada harus mengambil rumput dan gulai ubat kerana dijual. Kerana dijual tak boleh. Dan harus memberi makanan binatang akar rumputnya dan pohon kayu dah. Tapi kalau nak makan binatang, walaupun pakai pokok ikut dia lah. Dan demikian lagi harus mengerat atau mencabut segala perhumaan iaitu gandum dan syair. Kalau tanah lah, tak ada tanah. Panas. Tapi kalau salah kadar boleh tanah hidup, boleh cabut lepas saja memang digunakan untuk makan lah. Dan pula dan barang sebagainya dan segala gulai dan haram mencabut rumput atau pohon kayu yang kering jika ada akarnya hidup lagi dah. Jikalau tiada dicabutnya akan dia nescaya tumbuh ia lagi dah. Tak dicabut lagi. Dan jika dicabutnya akan dia, maka berdosalah ia lagi wajib menyembelih. Tetapi jika mati akarnya, haruslah mencabut dia lagi tiada menyembelih. Tiada dam lah kita kata tak. Dan demikian lagi haram memindahkan batu dan tanah dan barang yang diperbuat daripada tanah itu sepertikan dia atau barang sebagainya daripada tempat haram Mekah atau Madinah kepada tempat halal. Jadi kita tak boleh pindah dia. Kalau petanah tu setengah orang kata ambil berkat lah apa dah. Tabaruk ke mana pun haram ni pindah. Tu asal tabaruk ni tabaruk bawa pergi mana-mana tabaruk ke apa tu. Tak hormat kita, tidak ada kehormatan pada tempat tersebut ni. Ni Syiah awak batu awak Karbala awak sujudlah habis pindah seluruh dunia. Betul ke batu Karbala batu berkat ke batu dia anak ni. Tak tahulah. Jadi benda-benda gitu kita kena faham. Jika ada berkat ni bukan kita ikut otak kita dah. Ikut keadaan. Cara nak ambil berkat ni janganlah ambil buat kelik. Hormatilah tanah haram tersebut, jangan buat kelik. Nak pindah daripada tempat haram Mekah ke tempat halal, haram lah. Atau kepada tempat haram yang lain, tak boleh juga. Umpamanya dipindahkan daripada haram Mekah kepada haram Madinah, tak boleh juga dah. Maka wajiblah ia mengembalikan dia kepada tempat asal lah, daripada Mekah ke Mekah juga dah. Jadi kalau ada ia daripada tempat yang dimilikannya sekalipun walaupun ada tanah Mekah kau, tanah tempat lain kau dah tak boleh pindah. Dan jika tiada dikembalikannya, maka wajib atasnya fidyah. Nak bayar fidyah denda. Kata Zarkashi, harus memindahkan tanah haram, tanah jamrah tempat melontar yang pada tempat haram Madinah kerana ubat sakit kepala. Kata Zarkashi, tak tahulah. Tak sepakat lah sebenarnya. Ubat sakit kepala gapo tanah haram, hormat dia. Boleh buat ubat setengah mana betul dia. Kerana kehormatan dia ada kan kira ubat boleh berlaku banyak kau ada percaya guna ada gini. Ada hak betul, ada setengah total menjarabak dia untuk itu tertentu saja dah. Kata Ibn Ahmad harus memindahkan kerana hajat seperti pohon kayu dan rumput dan barang yang diproses pada tempat haram daripada berjana, maka syak ia bahawa demikian itu daripada tanah haram, maka atau tiada adakah haram memindah kerana mengamalkan pada zahirnya atau tiada kerana mengamalkan pada asal lepas zimahnya daripada haram
maka segala tersebut itu dalam ihtimal jua. Jadi kira-kira saja ada kata boleh pun. Kerana ada faedah penting lagi apa tak salah. Bahaya dah. Dan yang diperpegang pada ihtimal itu iaitu jika ada ghalib pada zannya bahawa yang demikian itu daripada tempat haram, maka haram memindahkan dia. Nah. Kalau bagi-bagi tu daripada tanah haram juga, tak usah pindah. Alat-alat buat daripada tanah haram juga, tak usah pindah. Ha? Dan jika tiada ghalib pada zannya dah, biasanya kalau bagi ni tak buat daripada alat-alat pokok-pokok tanah haram. Ghalib pada zannya akan yang demikian itu, maka tiadalah diperpegang pada asalnya tersebut itu kerana mudha'ifnya. Kalau bagi lain lah, kalau dari kira apa-apa pun yang melibatkan tanah haram tu tidak boleh dibawa keluar daripada tanah haram lah kita. Dan demikian lagi haram mengambil bau-bauan Ka'batullah. Ambil bau pun tak boleh. Kaabah. Ambil dia gosok baju kain ke apa tak boleh. Dan jika dikendakinya kerana mengambil berkah bau-bauan Ka'batullah, maka hendaklah disapunya bauannya dengan bau-bauan Ka'batullah. Dan harus bagi, kata boleh kalau capur. Tak boleh, walau ambil saja dia dah. Gana capur, tak ada. Tak boleh tahu salah kalau kita tak tahu tak jelas dah. Dan harus bagi Bani Syaibah menjual apa ni? Tirai Kaabah, Ka'batullah. Kata boleh. Ini pula boleh jual kerana ada kebenaran dah. Dan mengambil harganya akan dirinya. Orang ni Bani Syaibah aja dah. Dan sunat memindahkan air Zam-Zam kerana harus mengambil berkah. Zam-Zam boleh. Banyak-banyak perkara ni tanah Mekah ni. Tak boleh buat pergi belakang dah. Air saja dia boleh. Boleh pindah. Lain tu kalau berkat secara mana pun, buat upah secara mana pun tak boleh. Dah kira haram. Dan demikian lagi harus mengambil daun kayu dengan tiada memberi mudarat akan pohonnya dah. Dan jika memberi mudarat maka iaitu haram juga. Dan kalau ambil daun pokok untuk guna lah, nak tak boleh kok. Fidyah juga nak. Ya ada perluan sungguh. Dan tidaklah siapa mampu pokok tu tak boleh lagi lah. Dan lagi harus mengambil buah-buahnya dan cawang. Kapun cawangan. Cawang ni jula dia kalau tak. Ataupun itulah ujung daun dah. Kerana suka jika ada ia berhenti dengan tiada genap 1 tahun, tetapi haram mengambil dia kerana dijual. Kalau nak makan dah tak apa dah. Nak jual tu tak boleh lagi orang. Jika dah jual ni, yang akan ambil banyak lebih hak dah. Syahadan, jikalau dibunuhnya perburuan yang ada sebagainya daripada jenis na'am, binatang ternak ni macam perdi dia, maka wajib yang memberi dam misalnya. Dan jika tiada baginya misal contoh, wajib dalamnya memberi harganya pada tempat yang dibunuhnya. Jadi kalau binatang tu binatang liar dah, walaupun jenisnya macam adik-beradik binatang lembu kau apa dah, tapi binatang liar kita buru wajib bayar dam lah. Dengan harga misal lah, harga contoh kalau lebih kurang lembu bayar harga lembu dah. Kalau besar sikit harga utah dah, gitulah. Pada tempat yang dibunuhnya, pada tempat tanah haram lah, Mekah dah. Harga juga masa tu di tempat Mekah tu lah. Dan ketikanya dan jika dibunuhnya seekor na'amah, iaitu burung unta dah, maka wajiblah ia memberi fidyah seekor unta beranak. Kalau berunta, kira baca unta dah. Dan tiada kafar diganti dengan seekor lembu, tak boleh ganti lembu dah. Walaupun kita kata tak bersama ni lebih kurang lembu, dia kena kiyah dengan unta dah. Kalau kata apa, dia panggil burung unta dah. Atau 7 ekor kambing, tak boleh ganti dah. Atau lebih. Dan jika dibunuhnya seekor lembu hutan atau keldai hutan, maka wajiblah ia memberi dam seekor lembu. Dah. Dan jika dibunuhnya seekor merpati atau seekor apa ni? Seekor di hutan ke benda ni? Yang jantan atau betina, maka wajiblah ia memberi dam seekor kambing yang jantan atau betina. Dan jika dibunuhnya seekor merpati atau barang sebagainya, maka wajiblah ia memberi dam seekor kambing atau biri-birinya. Dan jika dibunuhnya seekor ta'lab ni bukan
serigala dah. Juga masuk kancing ni. Memang kancing masuk sini. Maka wajiblah ia memberi dam seekor kambing. Dan jika dibunuhnya seekor arnab, maka wajiblah ia memberi dam seekor kambing betina. Yang kurang usianya daripada setahun. Kon arnab eh. Dan jika dibunuhnya yarbu atau wajiblah ia memberi dam seekor kambing betina usianya 4 bulan. Yang cerai daripada andungnya ada ibu dia lah, sampai ibu dia. Dan jika dibunuhnya biawak ke apa atau Hussein, maka wajiblah ia memberi dam seekor anak lembu. Dan harus ia ikhtiar daripada binatang yang ada baginya, misal antaranya menyembelih misalnya pada tempat haram, serta dibahaginya dagingnya akan segala miskin daripada tempat haram, dan antara memberi sedekah akan segala miskin dengan makanan yang memadai dalam fitrah, dengan harga misalnya yang dalam Mekah, jika Mekah laku. Dan antara puasa barang di mana-mana sebilang mudnya dah. Kati dengan mud tu, kati dengan puasa sehari. Tetapi tiada kafar jika diberinya misal dengan tiada disembelih atau diberinya harganya dirham. Tak ada. Dia kena bayar harga dia dulu lah. Adapun pada binatang yang tiada baginya misal seperti belalang dan segala unggas yang lain daripada merpati, sama ada ia besar atau kecil daripada merpati, maka haruslah baginya ikhtiar antara memberi makanan atau harganya akan miskin dan antara puasa sebilang mudnya. Kecil-kecil. Adapun segala harga yang tersebut itu sekira-kira barang yang dihargakan dua orang adil. Maksudnya ada saksi dua orang boleh percaya dah. Dan demikian lagi, jika dikeraknya atau dicabuknya pohon kayu yang besar pada uruf di tempat tanah haram telah, maka wajiblah ia memberi dam seekor lembu yang usianya 2 tahun. Jangan main dah. Dan demikian lagi jika dikeraknya atau dicabuknya pohon kayu yang kecil pada uruf yang ia seperti 7 pohon kayu yang besar, maka wajiblah ia membayar dam seekor kambing. Dan harus baginya ikhtiar antara menyembelih yang demikian itu dan mensedekahkan dagingnya akan segala miskin seperti yang tersebut itu, dan antara memberi harganya dibelikannya akan makanan seperti yang tersebut itu. Ada pilihan lagi lah. Dan antara puasa sebilang muknya ada. Muknya maksudnya bilangnya lah, kalau harga 7 riyal agak harga lembu 700, harga kambing 700 kat bagi 7 sekata hari ni puasa gitu lagi kau dah. Lebih kurang lah. Dan demikian lagi jika dikeraknya atau dicabuknya pohon kayu yang sangat kecil, maka wajiblah ia beri sedekah makanan akan segala miskin sekira-kira harganya. Atau puasa ia sebilang-bilang segala muknya dah. Bagilah. Pasal pada menyatakan yang menegahkan daripada naik haji. Ini cerita pula. Tak boleh pergi haji lah. Benda yang menegahkannya. Bermula segala yang menegahkan naik haji itu 6 perkara. Pertama, yang menegahkan itu ibu dan bapa. Jika terke atas sekalipun untuk nenek, maka harus bagi keduanya atau salah seorang daripada keduanya menegahkan anaknya jika terke bawah sekalipun daripada ihram haji atau umrah yang sunat. Yang sunat. Jadi boleh tegah kalau dibuat dah haji dah. Lain daripada orang yang dalam Mekah. Kalau orang dalam Mekah tu tak boleh sekat lah. Tetapi tidak harus ditegah oleh keduanya pada haji yang fardu ain. Tak boleh tegah dah haji fardu ain, tetapi sunat minta izin pada keduanya daripada naik haji yang fardu. Walaupun haji tu fardu ain, tak minta izin pun wajib juga. Tapi disebabkan adab ni, kita boleh juga minta izin dengan ibu bapa kita kalau kita nak pergi haji. Untuk nenek kita dan seterusnya lah. Kedua, yang menegahkan itu suami, maka sunat bagi suami naik haji serta isterinya lah. Untuk lelaki boleh halal bini pergi haji, tapi untuk lelaki kalau pergi haji dia pun boleh kita main bini lah. Dan demikian lagi sunat bagi isteri yang ihram dengan izin suaminya, tetapi tiada harus ihram bagi sahaya perempuan.
dan isteri melainkan dengan izin suaminya. Dan tuannya dan perbezaan antara perempuan yang merdeka dan perempuan yang hamba sahaya, bahawa pada perempuan yang merdeka itu fardu ia naik haji, maka so dia kena tu lah, padanya dua wajib, iaitu naik haji dan mengikut kata suaminya, maka jadi haruslah baginya ihram. Jadi kalau perempuan ni, kalau tak lelaki nak pergi haji, jadi dua wajib lah. Wajib juga. Haji tu soal fardu ain. So wajib ikut lelaki dia, kalau tak lelaki suruh dia. Itulah. Dan sunat baginya meminta izin pada suaminya, tapi bagi sahaya perempuan itu tiada wajib ia naik haji, kerana inilah tiada harus atas isteri. Puasa sunat dengan tiada izin suaminya, melainkan puasa fardu. Maka nyatalah haram atas perempuan yang merdeka ihram akan haji yang sunat dengan tiada izin suaminya. Setelah kita ubi tak boleh haji fardu, haji sunat tak boleh dah. Dan harus bagi suami menegahkan isterinya daripada naik haji fardu dan sunat. Jadi tak lelaki ni bukan hak sunat je, hak fardu pun dia boleh tegah isteri dia pergi haji tu. Tapi biar ada sebab lah dah. Selamat kita tak yakin ke apa boleh dah. Kerana hak suami itu wajib menyegera menurut dia, dan haji itu fardu dengan bertangguh. Jadi walaupun fardu ain, fardu haji tu, tapi dia ni bukan segera dah, boleh tangguh. Tapi taat pada tak lelaki ni tak boleh tangguh, dia kena buat seladu. Dan berbezalah puasa dan semayang dengan haji kerana lanjut masanya. Bahawa puasa dan semayang tiada seperti demikian. Jadi haji ni boleh tangguh. Ini masalah sampai mati lama lah. Puasa dan semayang ni tak lelaki kata dengan semayang dengan puasa, betul dia dengar pasal dia segera dah kena buat seladu. Tetapi jika safar perempuan serta suaminya dengan izinnya, dan ihramlah perempuan sekira-kira tiada luput kesukaan suaminya, umpamanya ada suami itu ihram juga dan isterinya itu selesai dahulu daripada selesai suaminya, selesai ihram keduanya bersama-sama, maka tiada harus bagi suami itu menegahkan isterinya daripada ihram. Dia tak boleh lagi sekali nak haji tak, tiba-tiba dia tak boleh bininya ihram haji, tak boleh lah. Dia buat sekali, kena buat sekali lah. Semua tubuh tak boleh dah dah, pasal dia ada benda diharamkannya. Jadi tak boleh tak lagi lah gitu dah. Ketiga, yang menegahkan itu kerana ia hamba sahaya perempuan dah. Hamba sahaya dah, tak kira perempuan lelaki. Dan apabila ihram sahaya dengan ada tuannya, maka tiada harus ia tahallul, jikalau dibatalkan hajinya sekalipun. Dia tidak wajib dia nak tahallul, tak wajib. Dia tak wajib lah, hamba tak wajib kat sekalipun lah. Dari kerana hajinya itu wajib dengan izin tuannya, dan harus bagi tuan menegahkan sahayanya. Jikalau ada ia mekatab atau gondiknya yang beranak, ia dengan dia sekalipun daripada naik haji, selama ada haji itu sunat atau fardu lah. Maka jika ihram anak atau isteri atau hamba sahaya dengan tiada izin ibu bapa atau suami atau tuan, maka harus bagi mereka itu menyuruh melepaskan ihram haji, maka wajiblah atas mereka itu tahallul. Maka jika enggan isteri atau sahaya perempuan daripada tahallul, maka harus bagi suaminya dan tuannya mengwat'i dia, tembus tubuh dia dan mengambil kesukaan dengannya, maka berdosalah perempuan itu dah. Tak boleh tu. Pasal kena ikut lelaki-lelaki dah. Daripada nak haji, nak umrah. Walaupun ada fardu sekalipun tambah sunat pasal dia kena dengar tak lelaki dah. Tapi tiada berdosa tuannya dan suaminya kerana ia ihram tiada dengan izinnya. Dan tiada harus bagi anak atau cucu atau isteri tahallul dengan tiada disuruh bapa atau suaminya. Jadi tak betul itulah, nak tahallul kena izin lah. Tetapi harus bagi hamba sahaya lelaki tahallul dengan tiada disuruh. Tahallul ni berhenti haji tiba-tiba dah.
Tapi harus bagi sahaya lelaki tahallul dengan tiada disuruh oleh tuannya, dan apabila disuruh ibu bapa dan suami dan tuan melepaskan ihram, maka wajib atas mereka itu tahallul. Maksudnya wajib tahallul betul lah, tak ada suruh haji dah. Keempat, yang menegahkan itu ihsaru am, iaitu ditahan orang akan dia pada segala jalan daripada naik haji. Nak pergi haji kena sekak dah, perih lah apa dah. Melainkan dengan perang atau membelanjakan harta, maka tak kali itu harus baginya tahallul. Jika lanjut masa naik haji atau ditegah orang akan dia daripada kembali sekalipun. Nak pergi haji tak boleh. Nak balik kapal tak boleh, perih dah jadi. Dia boleh berhenti haji dah. Kelima, yang menegahkan itu ihsar khas, iaitu ditahan oleh zalim akan dia atau sebab berhutang. Tak kali itu ada ia apa-apa dah, dia miskin sungguh dah, maka harus baginya tahallul dah. Boleh berhenti dah. Nak sekat kau ke, minta hutang kau ke apa dah. Keenam, yang menegahkan itu hutang, maka tiada harus bagi yang mengutang menyuruh akan orang yang diutanginya melepaskan ihram. Tapi harus bagi yang mengutang menegahkan dia daripada safar. Melainkan jika ada ia diutanginya itu apa atau ada piutangnya itu bertangguh. Dah, jadi kalau jenis boleh tangguh, ni hutang bayar, memang bayar tiap bulan, mungkin bayar sekaligus dah. Maka dia boleh lah. Nah, nak pergi haji dah. Jika ada lagi pertangguhannya itu sesaat sekalipun. Jadi ada lagi boleh bayar bila depan. Jadi dia tu bolehlah pergi haji dah. Jadi orang hak tu minta hutang tu tak boleh sekat dia lah, lebih kurang gitu lah. Kalau ni banyak hutang-hutang jenis bertangguh ni tak, bayar kereta rumah ke apa. Wallahu a'lam. Start kata dulu. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.